Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan puji dan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi duha yang mulia ini, kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita diberikan peluang berada dalam bicara duha atas permintaan daripada wakil muslimat daripada QL. Dan insya-Allah untuk pagi ini saya diminta untuk kita berkongsi mengenai tajuk apakah amalan di bulan Ramadan itu diterima. Bila kita menyebut mengenai Ramadan, baru beberapa belas hari, kita hari ini mungkin hari yang ke-18 Syawal, berlalunya Ramadan daripada kehidupan kita. Maknanya kira baru lagi lah, ya, belum sampai sebulan lagi. Namun mood semangat kita dalam Ramadan itu telah bertukar. Kepada sekarang ini semuanya dalam mood raya, ya. Tak ada masalah. Mood raya, kalau kita suburkan bulan Syawal ini dengan amalan-amalan mood raya itu yang diisi dengan pengisian-pengisian yang baik, ya, kita ziarah menziarahi, kita memberi makan ataupun memberi hadiah menghadiahkan, ataupun kita berkongsi ilmu, berkongsi maklumat, dan juga kita menyampaikan perkara-perkara, perkataan-perkataan yang baik, ya.
dan sebagainya, maka ia juga menjadi satu ibadah, menjadi satu kebajikan. Kerana kebajikan itu bukanlah merujuk kepada solat semata-mata, bukanlah sekadar sedekah semata-mata ataupun puasa semata-mata, tetapi ibadah itu adalah merangkumi perkataan yang baik, merangkumi memberi senyuman, merangkumi kepada kita berakhlak dengan kelakuan yang baik di tempat kerja, di jalan raya dan sebagainya. Ya, ini juga merupakan satu akhlak ataupun satu ibadah yang dikira sebagai amal yang salih. Namun dalam kita berbicara berkenaan dengan hal ini, ada di sana beberapa isyarat ataupun tanda-tanda dan alamat yang disebutkan oleh para ulama untuk kita mengenal pasti apakah amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Kerana setiap perkara ada alamat dan isyaratnya, seperti mana baik dalam hal urusan dunia ataupun urusan akhirat. Misalnya, kalau badan kita tak sihat, badan kita memberikan reaksi, tanda-tanda tidak sihat, demam, suhu badan naik, batuk, kan? Apa-apa penyakit lah, dia akan memberi reaksi sebagai tanda atau isyarat yang tubuh kita tidak sihat. Begitu juga mengenai ibadah dan amalan kita. Dalam kita beribadah dan dalam kita berbuat ketaatan, kita tak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada amalan kita diterima ataupun tidak. Kita tak tahu. Ya. Namun walaupun kita tidak tahu, di sana adanya para ulama menyatakan isyarat-isyarat ataupun alamat-alamat dan tanda-tanda yang menunjukkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya amalan kita itu diterima ataupun amalan kita itu diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, kalangan para ulama yang silam, mereka sangat mengambil kepedulian, mengambil penting untuk melihat apakah amalan-amalan mereka ini diterima melalui isyarat-isyarat yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik. Tapi sebelum kita nak lanjutkan mengenai tajuk kita ini, kita nak bagi kefahaman yang jelas dulu. Ya. Tugas kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan untuk menilai amalan orang. Kita jangan menilai amalan orang. Kerana Allah Ta'ala tidak mengutuskan kita untuk menilai amalan orang itu Tuhan terima atau Tuhan tak terima. Kita hanya ditugaskan untuk memperbetulkan amalan yang salah. Membimbing, menunjukkan, mengajak kepada amalan yang betul. Daripada yang salah kepada yang betul. Daripada yang jahil kepada dengan ilmu. Tapi bukanlah menjadi satu tanggungjawab ke atas kita untuk kita menentukan, ini amalan kau ni tak diterima ni sebab tu kau jadi macam ni. Ataupun amalan kamu ini diterima sebab itu kamu berbuat begini. Itu bukan menjadi tanggungjawab kita. Kerana Nabi SAW tidak diutuskan untuk mengajar kita untuk menilai amalan orang diterima ataupun tidak. Ini antara urusan dan rahsia di antara Allah dengan hamba-Nya. Nak tahu terima tak terima ni akhirat. Waktu Allah timbang amalan kita, masa itu kita akan tahu mana amalan kita yang diterima, mana yang sebaliknya. Ada para ulama mengatakan, bila matinya anak Adam, bila dia nak matinya,
berhadapan dengan sakarat, masa itu juga akan dikhabarkan padanya tentang amalannya. Ya, kerana disebut dalam surah Fussilat, apabila orang yang beriman lalu beristiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, dia beriman pada Allah lalu dia beristiqamah, masa itu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turun dan kirimkan pada mereka gerombolan para malaikat untuk bagi tahu tentang 3 perkara. Sebelum kita mati bertemu dengan Allah, sebelum roh berpisah daripada jasad dan batang tubuh kita, kita telah dapat mengetahui tentang diri kita akan 3 perkara. Yang semasa kita hidup, 3 perkara ini kita tak pernah tahu sepanjang umur dan usia kita. Siapa pun tak tahu, hatta diri kita pun kita tak tahu. Patutnya kalau benda tu berkaitan dengan diri kita, kita tahu. Tapi 3 perkara ini kita tidak tahu, walaupun dia mengenai diri kita sendiri. Yang pertama, apakah Allah menerima amalan kita sepanjang hayat hidup kita ataupun tidak? Apa yang kita buat pagi tadi, solat subuh, zikir ke apa ke, hubung silaturahim ke, pun kita tak tahu. Amalan yang sebelum ni pun kita tak tahu. Yang kedua, dosa yang kita lakukan, Allah ampuni ataupun tidak pun kita tidak tahu. Yang ketiga, di manakah tempat kembali kita pun kita tak tahu. Tapi orang yang beriman, lalu dia beristiqamah, setelah mana dia beriman, setelah mana dia bertaubat, setelah mana dia taat, Allah akan berikan padanya 3 pengkhabaran ini. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pertama, alla takhafu. Malaikat bagi tahu janganlah kamu takut. Takut apa? Takut jika sekiranya dosanya tak diampuni oleh Allah. Sebab tu orang beriman, antara tanda husnul khatimah, dahinya berpeluh apabila saat nak menjelang kematian dia. Kerana kegusaran, kegelisahan, memikirkan tentang apakah ia hendak bertemu dengan Allah dalam keadaan ia akan membawa pulang dosa-dosanya. Tapi bila diberitahu yang Allah dah ampun dosanya, Allah dah ampunkannya, Allah dah gugurkan dosanya, Allah dah makbul dan menerima taubat nasuhanya, dikala itu kegembiraan itu menyebabkan hilang peluh di dahi itu, sebaliknya ketenangan, kegembiraan yang tampak pada wajah orang-orang yang beriman. Ini pengkhabaran pertama. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Sedih kerana khawatir jika ada amalan yang tak diganjari. Sedih jika ada amalan yang tidak dicukupkan ganjaran dia ataupun digandakan pahalanya. Tapi diberitahu pada orang beriman ini, amalan mereka diterima, dicukupkan, diganjarkan, digandakan. Maka sekali lagi kegembiraan yang kedua yang Allah berikan pada orang yang beriman. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah, dikhabarkan pada mereka sekembalinya mereka kepada Tuhan, tempat kembali mereka adalah syurga. Apakah berita yang lebih menggembirakan orang-orang yang beriman lalu dia beristiqamah di atas keimanannya, melebihi daripada sebelum dia bangkit di padang mahsyar, sebelum diadili amalannya, sebelum ditimbang amalannya, sebelum dihisap amalannya, dia telah diberitahu di mana tempat kembalinya adalah syurga Allah. Bayangkan tuan-tuan, inilah benda yang paling gembira.
lebih gembira daripada semua berita-berita gembira yang kita dapatkan ketika di dunia dahulu. Berita ini akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan, senyuman kepada orang-orang yang beriman sepanjang keberadaannya di dalam kubur, sehinggalah dia bangkit di mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebabkan kerana itu, betapa pentingnya dalam hidup kita, bukan kita hanya mementingkan soal beramal. Ya, memang penting. Kita tengok banyak asatizah duk promote, buat amalan ni, buat amalan itu, buat kebajikan ini, buat kebajikan itu. Tapi tak ramai yang menekankan tentang soal, dalam kita duk asyik beramal itu, kita perlu berwaspada dan mengamati, mengawasi, memerhati, ada tak tanda-tanda penerimaan Allah yang Allah tunjukkan, yang Allah zahirkan, yang Allah nampakkan kepada kita setelah kita beramal. Yang ini lebih penting. Yang ini yang ulama kata lebih penting daripada kita beramal itu. Kerana dalam kita duk asyik beramal, kita tak sedar amalan itu Allah tolak, atau amalan itu Allah tidak sempurnakan, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkannya kerana ada kesan-kesan perkara-perkara yang kita buat yang menjadikan asbab amalan itu tak diterima, atau amalan itu ditolak oleh Allah. Walaupun dia sah, tapi dia tak ada pahala. Kerana bukan semua benda yang sah diterima, tapi semua benda yang diterima, ia sah di sisi Allah dan di sisi hukum dan syarak. Jadi bukan kita sekadar nak beramal, sekadar nak bagi amalan kita tu sah. Tapi yang lebih penting dalam kita beramal, kita nak pastikan amalan kita diterima. Kalau ia diterima, ianya sah. Tapi kalau ia sah, belum tentu ia diterima. Maka sebelum saya nak bicarakan mengenai isyarat dan tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah, terutamanya dalam Ramadan dan juga sesudah daripada Ramadan ni lah. Kerana kita beramal ni bukan untuk Ramadan saja. Kerana Allah ini bukan hanya berada di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala sentiasa qadim, baqa, kekal. Allah Ta'ala maha hidup selama-lamanya, al-awwal wal-akhir. Jadi selama mana kita hidup, selama itulah kita diberikan tanggungjawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah kita mati seperti mana yang Allah perintahkan pada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehinggalah datang kepada kamu apa yang disebutkan sebagai yaqin. Yaqin ini maknanya adalah kematian. Baik, kita nak pergi kepada syarat penerimaan amalan dulu. Kita nak renung, kita nak tengok apakah syarat kepada penerimaan amalan. Kalau kita telah memenuhi syarat-syarat ini, maka barulah kita melihat dari sudut tanda-tanda, isyarat, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sana adanya syarat-syarat kepada penerimaan amalan yang telah disebut oleh para ulama mengenai hal ini. Yang pertama, syarat kepada diterimanya sesuatu amalan adalah iman dan Islam. Iman dan Islam. Orang yang tidak beriman, sekalipun dia buat ibadat sebanyak mana pun, selagi mana dia tidak meyakini tiada Tuhan yang layak disembah
ataupun tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, selama itu amalannya tak diterima. Dan selama itu amalannya tak diberikan ganjaran dan tak diberikan pahala. Selama mana dia tak masuk Islam, selama itu amalan dia tidak bermanfaat baginya. Amalannya akan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Seperti mana Allah kata, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Apabila didatangkan amalan orang-orang kafir pada hari kiamat, lalu kami jadikan amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Bukan amalan orang kafir saja, amalan orang Islam, amalan orang munafik. Tapi yang ada beberapa perkara yang menyebabkan amalan itu dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Ya. Kenapa? Sebab kita buat ibadat untuk Allah, walaupun Allah tak memerlukan amalan kita. Tapi Allah menyuruh kita beribadah kepadanya sebagai lambang kesyukuran kita kepada Allah, sebagai bukti perhambaan kita kepada Allah. Jadi bila kita buat amalan itu untuk selain Allah, Allah tak bagi pahala. Suatu pada hari akhirat adalah hadis qudsi, Allah kata, Ana aghna syuraka anis syirki. Aku tidak memerlukan amalan orang yang berbuat kepada selain diriku, yakni kepada sekutuku. Maka Allah akan kata padanya pada hari kiamat, pergilah kamu meminta ganjaran kepada orang yang kamu syirikkan selain daripada aku. Maka itu kita tengok pengajaran Abu Talib. Baik macam mana pun pada Nabi SAW, dia tak boleh masuk syurga dengan kebaikan dia. Abdullah bin Jada'an dalam sirah sebut, Abdullah bin Jada'an tiap-tiap hari bagi makan orang miskin. Pemimpin Quraisy lain tak galakkan bagi makan. Sekat pertolongan pada fakir miskin, dia bagi makan. Tapi bila Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah Abdullah bin Jada'an ni masuk syurga dengan amalan dia? Nabi kata tak, sebab dia tak beriman. Dia tak mengucap kalimah syahadah. Dia tak masuk Islam. Yang ketiga, Mut'im bin Adi. Ini salah seorang suku Quraisy, ketua suku Quraisy daripada kabilah Bani Adi, yang bagi jaminan Nabi untuk Nabi duduk di Mekah dalam keadaan selamat setelah Nabi balik daripada Taif. Nabi nak ditangkap, nak dibunuh, tapi dia bagi jaminan jangan tangkap Nabi, jangan bunuh Nabi SAW, sehingga menyebabkan Nabi boleh ambil peluang berdakwah pada musim haji yang menjadikan dakwah Nabi berjaya. Pun tak boleh masuk syurga. Sebab tu para pendengar yang saya kasih, kita ni kena bersyukur pada Allah. Sebab kita ni lahir dalam keluarga Islam. Bersyukurlah kita pada Allah. Allah bagi kita lahir dalam keluarga Islam. Lahir-lahir itu, mak ayah kita Islam, kita lahir ni Islam dah. Tak macam orang lain yang kena cari agama. Nak kena kaji agama mana, belajar agama itu, belajar agama ni, baru jumpa Islam. Kita hari ni dah lahir keluarga Islam, tiba-tiba tak menghargai agama ini. Keluar daripada ajaran agama ini, tinggalkan perintah agama ini, tak menghormati nilai-nilai dalam agama ini, hukum hakam dalam agama ini. Allahu Akbar, malangnya kita. Sedangkan semua kebaikan yang kita buat sekecil zarah pun, kerana kita Islam lah Allah terima. Kalau tak Islam, Tuhan tak terima. Yang kedua, nikmat kita dapat mengenal Allah. Iman, kita boleh kenal siapa Tuhan yang ciptakan kita, yang cipta mak ayah kita, yang cipta alam, yang bagi kita oksigen, yang buat mata kita, yang buat tangan kita, yang bagi jantung kita berdegup, yang bagi kita masih bernyawa dalam keadaan ada orang yang mati kerana wabak,
Kita kena wabak, Tuhan tak bagi kita mati. Orang lain kena wabak, mati dia. Syukur pada Allah. Nikmat sehat, nikmat afiat yang Tuhan bagi. Ada orang Tuhan bagi, Allah ambil nyawa dia. Kita kena, Allah tak ambil nyawa. Bukan sebab kita hebat. Bukan sebab imun sistem kita lagi bagus pada orang tu. Yang buat imun sistem dalam tubuh kita pun Allah. Jadi sejauh mana nikmat kita menghargai iman. Kita mengenal Tuhan. Tapi bukan Allah nak suruh kita kenal dia saja. Oh, saya dah kenal lah Tuhan saya Allah. Cukup, full stop. Tak boleh. Macam kita kenal, oh inilah mak ayah kita. Apakah sekadar kita kenal mak ayah kita muka macam mana, duduk kat mana, habis tanggungjawab kita? Tak. Bukan sekadar kenal. Bila kenal, kita kena berbakti kepada dia. Kita kenal mana guru kita. Kita kenal mana pasangan suami kita. Dan kita kena berbakti kepadanya. Maka begitulah tanggungjawab kita. Kita bersyukur kerana kita ada Islam. Kita ada iman. Allah terima amalan kita. Allah ganjar amalan kita. Allah ganda amalan kita. Kerana Islam dan iman. Kerana kita buat amalan seperti mana yang ada dalam Islam yang Allah syariatkan. Kita buat amalan tu kerana kita buat kerana Allah. Baik, yang ketiga, ikhlas. Syarat diterima amalan, kita kena ikhlas. Orang kafir kadang-kadang dia buat amalan ikhlas, tapi dia tak ada iman. Sayang. Orang Islam pula, dah ada iman, dah ada Islam, tapi tak ikhlas. Allah uji. Orang kafir yang ikhlas, Allah uji dia kufur. Dia tak beriman. Orang beriman yang Islam, Allah uji dia tak ikhlas. Allahu Akbar. Maknanya hidup kita ni, kok mana pun kena uji. Sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, kita ini sentiasa berurusan dan bertelagah dengan diri kita sendiri. Pertama, dengan nafsu kita. Yang kedua, dengan syahwat kita. Yang ketiga, dengan keinginan nafsu dan fikiran kita. Yang keempat adalah dengan niat kita. Mungkin hari ini kita ikhlas sedekah. Lagi setahun, belum tentu kita ikhlas. Kerana kita asyik duk bagi, lama-lama kita mula ingin orang yang kita tolong tu, tolong kita balik. Oh, saya dah tolong awak setahun, takkan awak tak boleh tolong saya balik? Takkan tak ingat apa yang saya tolong awak? Nampak? Kita akan mengungkit, kita akan meminta, kita akan berharap. Maka keikhlasan kita dalam ibadah itu akan diuji oleh Allah. Sebab itu ulama kata berbuat baik lebih sulit daripada berbuat jahat. Orang buat maksiat, mana dia yang tak ikhlas? Semua orang yang mencuri, yang mengumpat, yang memfitnah, yang mengata, semuanya ikhlas. Cuba tanya orang yang mengumpat orang, yang buat fitnah orang. Orang yang membuat perkara-perkara maksiat, mencuri, berzina, tanya dia, kau ikhlas tak? Confirm ikhlas punya. Mana dia tak ikhlas? Ya? Tapi orang yang berbuat baik, Allah uji keikhlasannya. Patutnya yang jahatlah kena diuji kan? Tak, ini yang baik yang akan diuji. Allah uji keikhlasan orang yang ingin berbuat kebaikan. Sebab itu berbuat baik lebih susah daripada berbuat jahat. Begitu juga Allah uji orang yang meninggalkan kejahatan. Orang buat jahat, Tuhan tak uji. Orang yang nak tinggalkan kejahatan, Allah uji. Allah uji ikhlas dia. Dia tinggalkan jahat sebab apa? Malu kepada bos ke?
Malu kepada guru ke? Malu kepada orang masjid ke? Malu kepada jiran ke? Malu kepada mak ayah ke? Malu kepada kawan ke? Allah uji. Suatu di sana ada hadis yang mana Nabi sebut, mereka yang meninggalkan sesuatu benda yang haram, ditinggalkan, dijauhkan daripada benda yang haram, ibtigha'i wajh Allah, kerana dia nak cari redha Allah. Orang yang seperti inilah orang yang Allah berikan baginya pahala kerana Allah. Kan ada satu hadis Nabi kata, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang ada keinginan nak buat baik tapi dia tak jadi buat baik, Allah bagi dia satu kebajikan. Tapi kalau dia tinggal satu kejahatan, dia ada keazaman nak tinggal satu kejahatan, dan dia tidaklah meninggalkan kejahatan itu melainkan kerana Allah, diberikan baginya pahala yang penuh, ya. Dan setengah riwayat kata diberikan baginya kemanisan dan kelazatan iman. Berapa ramai kita ni tinggal kejahatan setelah kena musibah, tinggal kejahatan setelah doktor bagi tahu nyawa tak panjang atas ilmu kedoktoran, setelah kantoi masuk surat khabar, kantoi masuk televisyen, kita malu, kita tinggal. Allah terima taubat kita tu, bukan Allah tak terima, Allah terima. Tapi poin dia kat sini nak bagi tahu, orang yang paling tinggi darjat dalam taubatnya, dia tinggalkan dosanya hanya kerana malunya pada Allah, takutnya pada Allah, walaupun tak ada orang tengok, tak kantoi, tak ada siapa tahu, tapi dia tetap tinggalkan benda itu kerana Allah. Inilah orang yang Allah akan letaknya di bawah naungan arash. Ya, kalau orang yang melakukan taubat yang lain, Allah terima, Allah ampunkan dosa dia. Tapi apakah dia ada kelebihan letak di bawah arash? Belum tentu. Kerana dia tinggal, kerana dia tahu umur dia dah tak panjang. Dia tinggal sebab dia tahu dia dah kena penyakit kronik. Dia tinggal sebab dia dah kantoi dengan orang, dia dah malu. Berbeza. Sebab itu kita ni dalam berbuat maksiat, jangan sampai kita tinggalkan maksiat itu setelah Allah bongkarkan maksiat kita. Biarlah kita tinggalkan maksiat itu kerana takut pada Allah, walaupun tak ada siapa yang mendengarnya atau memandangnya atau mengetahuinya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Allah letak di bawah arash, di padang mahsyar, Allah tutup aib kita sebab kita telah menutup aib kita sendiri sebelum ia dipaparkan atau mendapat pengetahuan orang ramai. Baik, saya tak nak panjang-panjangkan, ya. Yang seterusnya, jadi amalan yang riya, amalan yang ujub, amalan yang takabbur, amalan yang sum'ah, ini semua amalan orang Islam yang Allah tak terima. Jadi kalau kita nak tahu amalan kita diterima tidak dalam Ramadan, kalau dulu kita buat dalam Ramadan tu sebab nak tunjuk ke orang, nak cerita ke orang, nak takabur dengan orang, nak ujub dengan orang. So kita tengok hari ni amalan itu tidak wujud lagi, kerana niat kita yang salah ketika Ramadan dulu. Kalau niat kita nak beribadah hanya kerana Ramadan, bukan kerana Tuhan yang memberi Ramadan, kita boleh tengok amalan kita hari ni macam mana. Sebab tu orang yang ikhlas, dia memberi itu bukan kerana Ramadan. Ya, memang bagi sedekah dalam Ramadan tu digandakan. Kita nakkan pahala tu tak salah. Tapi pahala tu bukan wujud dalam Ramadan saja. Lepas Ramadan pun Allah, Tuhan yang sama, memberi pahala pada kita. Dan Allah boleh menggandakan pahala pada siapa yang Allah kendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Jadi kalau kita bersedekah hanya kerana Ramadan,
takat Ramadan lah, lepas Ramadan kita tak sedekah dah lah. Lupa dah lah anak yatim yang kita jemput, orang miskin yang kita panggil datang jemput makan. Tak ada dah. Baik. Kemudian, syarat penerimaan amalan, muwafaqatu lisyara'. Amalan yang kita buat tu kena menepati seperti mana yang disyariatkan. Kalau amalan kita buat ikhlas, ada iman, ada Islam, tapi tak menepati apa yang Allah perintah, apa yang Nabi SAW tunjukkan, amalan itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi bersabda, siapa buat satu amalan yang tidak termasuk di dalam agama ini, ia akan ditolak. Kalau cara semayang kita tak ikut cara Nabi SAW, cara puasa kita tak ikut cara puasa Nabi SAW, cara ibadah kita, baca Quran, zikir, apa lagilah ibadah-ibadah yang lain, hidup kita, mati kita bukan di atas sunnah dan ajaran Nabi SAW, amalan itu ditolak. Ya, sebab tu sebelum kita nak beramal, nak pastikan amalan kita diterima, kita perlukan ilmu. Kan itu para ulama mengatakan, kam min muridil khair lam yusibahu. Berapa banyak orang yang nak buat benda baik tapi dia tak dapat pahala daripada benda baik yang dibuat, sebab dia buat benda tu tanpa ilmu. Dan begitu juga ada pepatah para ulama mengatakan, ya, fakullu amalin yu'malu bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Berapa banyak orang yang buat amal tanpa ilmu, amalan yang banyak itu tak diterima. Ya, baik. Kemudian yang seterusnya, saya nak pendek-pendekkan, ya. Antara syarat kepada penerimaan amalan, ya, selain daripada beberapa perkara yang telah saya sebutkan tadi, antara lain nak diterima amalan juga, hendaklah kita mengambil hasil atau sumber yang halal. Hasil atau sumber yang halal. Kerana di sana terdapat hadis daripada Nabi SAW, di mana baginda Nabi SAW menyatakan kepada kita tentang orang-orang yang mengambil hasil yang haram, maka menyebabkan apa amalan yang dia kerjakan itu Allah tak terima. Seperti mana dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang disebutkan, Nabi kata, rajulun ash'ath wa aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Orang-orang yang rambutnya kusut masai, bermusafir, lalu dia berdoa pada Allah, tapi Allah tak terima. Ya, Allah tidak terima. Kenapa? Nabi kata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Makan dia haram, minum dia hasil haram, pakaian dia hasil haram, dia dibesarkan dengan benda haram, maka bagaimana Tuhan nak mengkabulkannya? Jadi kita kena berwaspada dengan perkara-perkara yang seperti ini, supaya dia tidak merosakkan amalan kita, dan dia juga tidak menyebabkan amalan kita tidak diangkat oleh Allah, ya, dan akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara beberapa syarat amalan yang kita perlu tengok, yang perlu kita kena jaga, yang perlu kita kena perhatikan, supaya perkara-perkara yang seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang seterusnya,
kita nak lanjutkan kepada tanda-tanda penerimaan amalan. Apakah amalan kita dalam Ramadan atau selain Ramadan itu diterima? Ada soalan daripada Kak Haliza kita, ya. Adakah puasa 6 Syawal mempunyai cabaran tersendiri kepada orang yang berpuasa berbanding puasa di dalam bulan Ramadan? Okey, saya nak jawab. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menyatakan, likulli amalin syirratun wa fatratun. Baginda menyatakan, setiap amalan manusia ini ada masa dia semangat, ada masa dia lemah, malas, boring, bosan. Allah uji kita dalam kita beramal ni ada 2 fasa. Ada fasa kita semangat, kita rajin. Rajin sungguh kita. Fokus, rajin, bagi tumpuan, ya. Kita bersemangat. Ada masa Allah uji, kita nak buat dapat halangan. Kita rasa malas. Allah uji rasa bosan dalam jiwa kita. Bulan Ramadan, kita rasa bersemangat berpuasa kerana berkat bulan itu. Rahmat Allah, keampunan, ya. Kerana semua orang berpuasa. Walaupun ada lah geng plastik hitam kan, yang tak puasa ni ada lah. Tapi kebanyakannya puasa, insya-Allah. Tapi bulan Syawal, dia tak sama keberkatannya macam Ramadan. Ya, tak sama. Dan bukan semua orang puasa 6 pun. Ya, bukan semua orang puasa 6. Yang banyaknya raya 6. Puasa 6 tak habis, raya 6 sakan. Ya. Jadi cabaran dia tak samalah. Ya, cabaran dia akan berbeza. Tapi saya nak bagi tahu kepada Kak Aliza dan para penonton, bila kita buat ibadat, cabaran dia lagi besar, pahala tu digandakan. Kerana dalam hadis Nabi pernah bagi tahu pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah buat haji, Aisyah dapat halangan. Ya, dapat halangan. Beliau uzur. Jadi nak kena tunggu habis uzur, kemudian baru boleh buat tawaf. Jadi dia kena lewatkan tawaf dia. Dia dapat halangan. Lalu Nabi bagi tahu pada Aisyah, innama tu'jari ala qadari nasbiki. Kamu akan diberi pahala oleh Allah mengikut kadar kesulitan kamu dalam melaksanakan perintah Allah. Orang duk makan, kita duk puasa. Banyak pahala tu. Banyak pahala tu. Kita dapat teruskan ibadah kita, banyak pahala. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, isbaghil wudu' alal makarih. Sempurnakan wudu' sampai walaupun dalam keadaan makarih, tempat yang menyusahkan kamu. Tetap sempurnakan ibadah walaupun kamu merasa kesusahannya. Tapi jangan sampai mudarat. Bukan sampai mudaratnya, dalam kesusahan. Kita mampu, kita masih dapat menanggung lagi, tak mudarat lagi, teruskan. Pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Lepas tu Nabi kata, kita nak berwuduk, sempurnakan walaupun di tempat yang suasana yang susah. Macam orang berada di musim sejuk, dia nak berwuduk, sejuk air tu, dia nak kena suamkan dulu. Kan susah tu, nak kena suamkan, banyak kerja. Macam orang perempuan, nak ambil wuduk, kena buka tudung, nak pakai balik. Kadang-kadang dia orang komplain, susah lah Ustaz. Orang lelaki senang lah semayang, tu ambil wuduk, tu semayang. Kami nak kena buka, nak kena pakai. Dia terlupa ke kesusahan itu dapat pahala? Kan? Yang dia rasa susah tu, Tuhan bagi pahala. Bukan free-free kosongnya. Dia ada pahala kat situ. Ya? Sebab itulah Allah jadikan orang perempuan ni, dia tak payah pergi masjid. Orang lelaki kena pergi masjid.
Dia semayang kat rumah pun dapat pahala macam orang lelaki dekat masjid. Sebab kesulitan dia tu. Dia nak keluar rumah, nak kena tutup aurat. Ya, dia nak keluar rumah dan keadaan dia nak mengelakkan daripada bercampur dengan orang. Jadi banyaklah cabaran yang dia hadapi tu. Dengan kerja rumah lagi. Jadi Allah bagi pahala kepada dia, bukan kosong-kosong saja. Ya, baik. Jadi ada cabarannya. Ya, kau tanya cabaran, memang ada cabaran lah. Ya, memang ada cabaran. Baik. Okey. Sebab itulah kalau kita lengkapkan puasa 6 setelah puasa Ramadan, diberikan pahala puasa setahun. Kerana setiap kebajikan digandakan 10. 30 campur 6, 36. Kali 10, 360. Cukuplah setahun. Ya. Bagi yang bekerja buruh tengah panas, daripada one half Syam, ya, adakah mereka dalam golongan yang boleh berbuka puasa? Kalau dia sampai kepada mudarat, dia buruh kerja tempat panas, boleh mudarat, boleh dehidrasi, boleh pengsan, ya, boleh membahayakan diri, dia boleh buka puasa. Dalilnya, sahabat Nabi pernah bermusafir dan Nabi benarkan mereka berpuasa. Tapi ada sahabat yang tak buka puasa. Kerana sahabat yang tak buka puasa ketika musafir tu, dia tak sampai peringkat mudarat. Sahabat yang sampai bermusafir dengan panas, boleh membahayakan, Nabi perintahkan mereka buka puasa. Ada sahabat yang pergi perang. Perang Badar. Ada perang satu lagi saya terlupa. Ketika bulan Ramadan juga. Nabi benarkan sahabat berbuka puasa. Kerana mereka nak dapat tenaga, nak lawan musuh. Kalau tak, mereka lemah. Mereka tak dapat melawan musuh, mereka kena bunuh dulu. So, dibolehkan. Ya. Tapi kena jujur dengan dirilah. Kalau dia rasa dia memang tak larat, kalau dia buat juga kerja boleh memudaratkan diri, dia boleh jatuh pingsan, bahaya pula boleh mati, dia boleh buka puasa. Ya, tapi yang kuat tu janganlah saja-saja buka pula, ya. Kalau dia tak jujur, dia tanggunglah dosa dengan Allah. Baik. Okey, kita nak balik. Yang pertama, tanda alamat amalan diterima. Yang pertama, tidak bersegera berbuat dosa setelah berbuat ketaatan. Perhatikan, awasi amalan anda. Jangan duk sibuk tengok amalan orang, diterima ke tak diterima, tapi tengok amalan kita. Tanda amalan kita diterima, lepas kita buat benda baik, kita tak terus kotori kebaikan itu dengan kemaksiatan dan kejahatan. Ini baru lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mengumpat orang, tak dan zikir lagi. Saya dengar cerita, dan. Dah mami jarum dah. Dah buka mesyuarat tingkap dah. Dah sibuk mengatur orang, cari kesalahan orang. Yang ni bahaya. Baru lepas baca Quran, dah menyakiti orang dengan kejahatan lidah dia. Baru lepas sedekah, ejek orang yang terima sedekah. Ni kali jangan malas-malas. Ya, asyik minta je. Baru lepas sedekah. Hati-hati. Kerana Al-Quran mengatakan, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Setiap kebaikan itu, dia menghapuskan kejahatan. Dia kalau kita buat benda baik tu dia gugurkan kejahatan. Dia menutup pintu kejahatan. Dia menjauhkan kita dari kejahatan. Tapi dah kalau buat baik, makin mengajak kita buat kejahatan. Buat baik pun mendekatkan kita dengan kejahatan. Jadi apa fungsi kebaikan yang Allah sebut dalam Quran? Yang kebaikan boleh menghapuskan kejahatan. Maknanya, kebaikan kita tu ada masalah. Amal soleh yang kita buat itu perlu dimuhasabahkan. Perlu diperhatikan. Suatu berkata Yahya bin Mu'adz,
Siapa man istaghfara bilisani, siapa yang beristighfar dengan lidahnya, wa qalbuhu ala maksiatin, hati dia masih ada keinginan nak buat maksiat, wa azamuhu ay yarji'a ila al-maksiyah, dan dia ada keazaman nak ulang balik dosa dia, maka katanya wabab fasaumuhu mardud wa babuhu masdud. Ketahuilah puasanya ditolak dan pintu amalannya ditutup. Bukan puasa saja, amalan lain pun sama. Jadi sepatutnya bila kita buat benda baik, kebaikan itu, kenapa namanya kebaikan? Kerana dia menjadikan kita baik. Dia menjauhkan kita daripada kejahatan, dia mendekatkan kita pada kebaikan, dia membantu kita bersemangat berbuat kebaikan, ya, dan dia melindungi kita daripada kejahatan. Walaupun kita ni bukanlah maksum, pasti kita akan buat dosa juga, tapi tidaklah lepas buat baik terus buat jahat. Sebaliknya Nabi ajar orang bertakwa ni wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kata ulama, saya lupa nama para salaf yang kata perkataan ini, sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan yang mengiringi setelah kejahatan. Lepas kita buat jahat, kita rasa bersalah, rasa berdosa, terus buat baik dan secara berterusan. Itulah sebaik-baik kebaikan. Dan ulama para salaf mengatakan, seburuk-buruk kejahatan, semua kejahatan adalah buruk, tapi kejahatan yang paling buruk, kejahatan yang dibuat setelah kebaikan. Keluar masjid, curi selipar orang, ini kejahatan yang paling buruk. Baru lepas dengar majlis ilmu, keluar majlis ilmu, terus mengumpat orang, ini kejahatan paling buruk. Kerana dia baru berbuat kebaikan. Maknanya kebaikan itu tidak memberi kesan pada jiwanya dan diri dia. Yang kedua, tanda amalan diterima adalah Allah campak dalam hati kita ada rasa kebimbangan kalau amalan kita tak diterima. Sebab tu kita lepas buat amalan, kita kena banyak membaca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami ya Allah. Walaupun ada kurang, pasti ada kurang, pasti ada lompong, pasti ada cacat, terimalah ya Allah. Sebab tu Allah bersifat syakur. Apa makna syakur? Maha bersyukur. Allah tak perlu syukur pada siapa-siapa, kerana semua nikmat segala-galanya datang daripada Allah. Tapi kenapa Allah menggelarkan dirinya Maha bersyukur? Sebab Allah bersyukur dengan amalan hambanya. Walaupun amalan hambanya kurang, banyak cacat, banyak lompong, banyak kelemahan, Allah Maha bersyukur untuk terima amalan kita. Yang tak bersyukurnya kita ni. Dahlah buat amalan kurang, ada cacat, malas pula. Allahu Akbar. Patut kita kena rasa malu dengan Allah. Allah Maha bersyukur, kita tak bersyukur. Malu pada Allah. Maka saya nak bacakan ada satu ayat Quran dalam surah Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Masa ayat Quran ni turun, Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, Allah cerita tentang orang beriman ni, ayat ni. Orang-orang yang beriman akan rasa di dalam hati mereka wajilah, rasa takut dan bimbang. Aisyah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah mereka rasa takut dan bimbang kerana mereka ada buat dosa, minum arak ke, mencuri ke, buat dosa lain ke? Nabi jawab, wahai anak perempuan As-Siddiq, tak, bukan. Bukannya mereka yang beriman tu
dalam dia buat baik, dia buat jahat. Tak. Orang beriman bukan perangai macam tu. Sebaliknya, dia buat baik, baik tu menjauhkan dia daripada kejahatan. Tetapi maksud ayat ini, mereka berpuasa kata Nabi, mereka salat, mereka bersedekah, mereka berbuat silaturahim. Tapi mereka khawatir jika amalan mereka itu tak diterima. Oleh kerana itu, yusari'una fil khairat. Mereka terus bersegera buat kebaikan. Kerana bimbang amalan tak diterima, mereka berterus-terusan dan bersegera buat kebaikan. Kerana tak nak Tuhan tolak amalan mereka. Kalau kita buat benda baik, kita rasa, amalan aku dalam Ramadan banyak lah. Aku dah sedekah 1000. Aku dah semayang malam tiap-tiap malam. Kalau kita ada rasa amalan kita ni banyak, kita ni dah terlebih syukur pada Allah, bahaya. Itu tanda bahaya. Kerana tanda amalan orang yang diterima, dia tak rasa macam tu. Bahkan dia rasa istisghar. Dia rasa kecilnya amalan dia. Sikitnya amalan dia. Tak cukupnya amalannya jika nak dibandingkan dengan nikmat Allah. Tak terbalas pun. Sebab itulah Nabi SAW solat sampai bengkak kaki Nabi. Bayangkan tuan-tuan, bengkak kaki Nabi. Pecah tumit Nabi. Lamanya Nabi berdiri. Kita pun manusia biasa tak mampu berdiri macam mana Nabi SAW berdiri. Takkan mampu. Kita beratur kat bazar pun tak lama macam Nabi beratur. Tapi kadang pelik juga. Saya tengok kat Facebook ada orang beratur 4 jam. Semayang 4 jam pun tak mampu berdiri. Kan, malu kita dengan Allah. Untuk makanan 4 jam kita boleh beratur tu. Kan, sambil layan TikTok ke Facebook, boleh. Semayang terawih sejam, cabut lari. Malu kita dengan Allah. Ini muhasabah lah, muhasabah kita lah. Bukan nak kata siapa-siapa, saya pun begitulah juga kan. Iman kita begitu, diuji. Bila kita nak buat kebaikan, kita rasa lama, kita rasa bosan. Tapi kalau kita nak buat benda yang kita minat, beratur, beli tiket bola, diri lama pun kita sanggup. Kan? Tak ada masalah. Padahal semayang tarawih ni, kalau tak larap diri, semayang duduk pun boleh. Kerana dia semayang sunat. Asalkan kita semayang. Daripada tak semayang. Kan? Semayang sunat pun dapat pahala. Semayang duduk pun dapat pahala. Kan? Lagi relax. Ya? Ada satu hamba Allah saya tengok, bila dia tak larat, lepas 8 dia semayang duduk. Tak payah tegur dia. Betul dia buat. Bukan salah pun. Kan? Yang penting dia semayang lah. Ya? Baik. Okey. Kita sambung balik. Maknanya kita rasa sedikit amalan kita. Kita tak rasa ujub dengan amalan. Kita tak rasa megah dengan amalan. Kita tak rasa ghurur dengan amalan. Sebab tu kata Hasan Al-Basri, dia kata apa? Penyakit orang yang tak ditolak amalan dia ni, dalam surah Al-Mudaththir, Allah kata, wala tamnun tastakthir. Kata Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ni, dia kata apa? La tamnun bi'amalik ala rabbik tastakthirhu. Janganlah engkau mengungkit-ungkit amalan kamu kepada Tuhan kamu. Caranya dengan kamu rasa banyaknya amalan kamu. Kita rasa kita buat banyak dengan Tuhan. Sampai kita ungkit, ya Allah, kenapa tak bagi aku begini? Kan dah banyak dah aku sedekah. Berapa ramai yang macam tu? Ya Allah, kenapa kau tak bagi aku sihat? Dah berapa lama dah aku solat ni? Dah berapa lama dah aku berdoa ni? Berapa ramai antara kita yang berbuat demikian? Ya? Maka ini antara perkara yang juga disebut oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ya? Yang perlu untuk kita renungkan. Kemudian, tanda, isyarat dan alamat amalan kita diterima adalah Allah campakkan dalam hati kita
rasa seronok beribadah. Kita rasa suka, rasa seronok, rasa enjoy, rasa tenang, rasa gembira, dan Allah campakkan rasa benci kepada keburukan dan kejahatan. Ini tanda amalan yang diterima. Tapi kalau amalan yang tak diterima, kita nak rasa semayang pun rasa nak cepat-cepat, rasa macam gelisah, lagi lama lagi gelisah, lagi tak tenang. Ini something wrong. Ini ada problem. Ya. Kalau buat benda lain kita tenang. Bila nak buat ibadat kita je tak. Nak baca Quran nak cepat-cepat. Nak semayang nak cepat-cepat. Nak zikir nak cepat-cepat. Ya, nak sekejap-sekejap, tak nak lama-lama. Nak dengar kuliah kalau boleh 10 minit sudahlah. Jangan lama-lama lah Ustaz. Ya. Tak usahlah duk celoteh panjang sangat. Ya. Kalau boleh 2 minit je. Baca pembuka, baca penutup. Sadaqallahul azim. Ini ada masalah. Kerana kesan daripada amal yang soleh, dia menjadikan, kerana amal soleh ni dia memupuk iman. Dan iman melahirkan kelazatan. Itu yang dipanggilkan halawatul iman. Dia tak panggil halawatul amal. Ulama tak panggil kelazatan amal. Ulama panggil kelazatan iman. Sebab amal, dia melahirkan iman. Iman melahirkan lazat. Yang bagi kita rasa lazat tu bukan amal tu, iman tu. Sebab itulah Nabi kata, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 benda, kalau kamu mendapatkannya, maka kamu antara orang yang merasai kelazatan beriman. So kalau kita nak tahu iman kita ni masih lazat atau tidak, seperti dalam Ramadan, tengok masa kita beramal dalam bulan Syawal dan mendatang ni, apakah kita masih ada rasa kelazatan itu seperti mana di dalam bulan Ramadan. Pertama Nabi kata, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita suka pada benda yang Allah suka. Allah campakkan bila kita baca Quran, kita rasa seronok sama macam masa kita baca Quran dalam bulan Ramadan. Kalau kita salat, kita rasa seronok sama macam masa kita semayang pada bulan Ramadan, atau masa kita semayang di masjid, atau di mana-mana. Allah tak cabut keseronokan itu. Allah tak cabut. Bukannya, saya ni Ustaz, bila baca Quran kat rumah, tak samalah macam baca Quran dekat dalam bulan Ramadan ke, atau di tempat di masjid ke, dan di mana ke. Tak, Allah bagi rasa lazatnya sama. Kalau berbeza pun sikit lah. Tak adalah bila kat rumah rasa bosan semacam je. Kan? Tak. Allah tak cabut rasa itu. Kemudian Nabi kata lagi, Nabi kata apa? Nabi kata, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita sayang satu orang kerana kita sayang dia kerana Allah. Kita sayang dia kerana dia beriman. Kita sayang dia kerana dia keluarga kita. Kita sayang dia kerana dia adalah jiran kita. Kita sayang dia kerana dia adalah kawan ukhuwah seagama kita. Kita sayang dia kerana dia buat amalan soleh. Ini orang yang Allah bagi kelazatan iman. Siapa nak lazat iman, dia kena jaga silaturahim. Semayanglah, sujud lama mana pun, baca Quran khatamlah berapa kali pun, kalau tak jaga silaturahim, tak rasa kelazatan iman. Sebab Nabi dah bagi tahu dah, orang yang Allah bagi rasa lazat iman ni bukan sekadar ibadat saja yang boleh melazatkan iman kita, silaturahim. Lepas tu kita tengok orang yang buat amal-amal kebajikan, pergi tolong orang sana, tolong orang sini, dia jaga silaturahim. Hablum minallah kena bagus, hablum minan nas pun kena bagus.
Kalau tak, kita tengoklah, kita buat amalan rasa bosan. Kadang-kadang bukan salah amalan tu, dah cukup rukun dia, syarat dia, tapi rupa-rupanya kita ada connection, misconnection dengan silaturahim kita. Tak berapa bagus tang tu. So Allah tarik rasa lazat tu dalam ibadat kita. Dalam ibadat tu kita rasa tak seronok. Ya. Kenapa? Rupanya kita dengan orang ni bergaduh, berdendam, berhasad. Ya. Iri hati. Tak puas hati. Macam-macam lah. Menyimpan itu, inilah dan sebagainya. Jadi ini ada masalah. Sebab itu, nak dapat kelazatan dalam ibadah, bukan sekadar ibadah tu saja kena diperbetulkan, dilazimi, tapi silaturahim kena jaga. Yang ketiga, Nabi kata dalam hadis tadi, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Yang ketiga, nak dapat kelazatan iman, dia kena suka ibadat yang dia buat, dan dia kena benci kepada kemungkaran. Kalau dia redha dengan kemungkaran, dia tak ingkar pada kemungkaran, dan dia tak suka pada kebaikan, dan dia tak gembira kepada kebaikan, menyuruh pada kebaikan, dia pun takkan dapat kelazatan iman. Sebab ada orang, dia suka buat baik, tapi dia juga suka buat benda tak baik. Sebab tu Tuhan tak bagi lazat iman. Sebab tu ulama' silam kata, seperti mana berkata Muhammad bin Wasi', dia kata, kalaulah raja-raja mengetahui betapa nikmatnya kami yang bangun di tengah malam beribadat kepada Tuhan, lebih lazat daripada kelazatan mereka di istana-istana mereka bersama dengan gundik-gundik mereka, nescaya mereka akan meninggalkan kelazatan itu dan bersama kami di dalam solat malam kami. Hanya orang yang tertentu je Allah bagi kelazatan ini, keasyikan ini. Yang ni yang payah kita nak cari ni. Kalau sekadar nak beribadat, semua orang boleh buat. Tapi yang payahnya bukan nak beribadat. Yang payahnya nak istiqamah dalam ibadah, nak lazimi dengan ibadah, nak rasa seronok dalam beribadah, lazat dalam beribadah. Yang tu yang susah. Tapi nak lazat ni dia bukan sehari dua ya. Ulama' silam kata berpuluh tahun. Kabattu nafsi. Berkatanya, siapa ni? Allah, saya lupa nama dia. Allah, tutu ni lupa pula. Ada seorang ulama' tu dia kata, kabattu nafsi arba'ina sanah. Aku dah beribadat lawan nafsuku selama 40 tahun. Bahawa Allah bagi kepada aku kelazatan iman. Ya, kelazatan iman. Macam orang lah, kalau dia dah biasa masak berpuluh tahun, dia tak payah rasa dia tahu sedap dah. Dia bubur campak-campak je dah tahu dah sedap. Kita yang tak mahir masak ni, yang berapa kali duk cedok rasa, dia cedok rasa, top up sana, top up sini. Kita pasal tak bertahun-tahun buat kan. Macam itulah orang yang beribadah. Ya, mereka ni macam orang yang dah sebati dengan amalan itu. Kita ni umpama orang yang masih dahaga. Minum dahaga, tak rasa puas. Mereka ni dah duduk dalam air tu dah tak ada kehausan lagi. Ya, itu perumpamaan. Baik. Jadi saya minta amalkan doa ini. Allah juga ada sebut dalam surah Al-Hashr. Ikuti saya. Allahumma habib ilayyal imana wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyana
wa ja'alani minar rasyidin. Jadi baca doa ni. Ya Allah, tanamkanlah rasa kelazatan di dalam hatiku akan iman, dan hiaskanlah hatiku dengan iman. Ini kelazatan tadi. Dan tanamkanlah dalam hatiku perasaan benci kepada dosa dan maksiat dan pada para kefasikan, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baca doa ni, ya, insya-Allah Allah gantikan dalam hati kita kelazatan itu. Baik. Kemudian antara tanda amalan kita di dalam bulan Ramadan diterima ataupun tidak adalah kita menyambung amalan yang kita kerjakan di dalam Ramadan. Di mana solat berjemaah kita, di mana solat awal waktu kita, di mana puasa sunat kita nak menyambung puasa wajib, di mana baca Quran kita, kan? Di mana sedekah kita, di mana kita menjaga mata, mulut, telinga, tangan dan kaki daripada menyakiti orang lain, di mana kita punya akhlak, seperti mana kita buat dalam Ramadan, di mana sabar kita. Semua benda ini kita kena pastikan dia ada kesinambungan. Dia ada kesinambungan. Sebab itu, hadis yang saya baca sebelum ni, yang saya jawab soalan, siapa tu tadi? Kak Haliza ke siapa tadi? Yang mana Allah uji kita, ada satu penyakit dalam kita ibadah ni namanya fatrah, futur. Fatrah ni kita rasa malas, kita rasa bosan, kita rasa jemu. Tapi dalam hadis tu Nabi sebut, sambungan hadis tu, saya lupa matan dia tapi saya ingat mafhum dia. Nabi kata, kalau kamu ditimpa rasa jemu, Nabi bagi tips macam mana nak elak jemu. Nabi kata, qaraba wa saddada. Dalam Ramadan je lah kita semangat kan, berkat Ramadan, macam-macam lah kan. Rahmat Allah dengan Allah buka pintu syurga semua kan. Tapi bila lepas Ramadan ni, kita rasa malas lah sebab syaitan pun dah bebas dah. Syaitan pun dah bebas dah. So, Nabi ajar kita tips. Nabi kata, faqad aflaha. Yang pertama, kita sederhanakan amalan kita. Sebab dalam Ramadan, kita gandakan. So, bila balik tu Syawal, kita maintainkan. Kurangkan tapi maintain. Sikit tak apa, tapi kekalkan. Momentum tu disambung. Mungkin Ramadan sehari kita baca 4 muka surat. Masuk Syawal dan seterusnya, mungkin kita baca 2. Itu lebih baik daripada kita meninggalkannya. Kerana penyakit jemu ni sangat bahaya. Kerana bila kita rasa bosan, mula-mula kita reduce. Lama-lama kita tinggal. Lebih baik kita reduce, tak tinggal, daripada kita tinggalkan, kurang dan tinggalkan. Ini penting. Nabi ajar. Qaraba wa saddada. Sedikitkan, tapi istiqamahkan. Kerana Allah bukan menilai kita dengan banyaknya amalan. Tapi Allah menilai kita adalah dengan diterimanya amalan. Suatu Sayyidina Ali kata, janganlah kamu menekankan soal banyaknya amalan, tapi kamu tekankan soal diterimanya amalan. Kerana amalan yang sedikit yang diterima lebih baik daripada yang banyak tidak diterima. Amalan yang sedikit yang berterusan lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak berterusan. Sebab itulah amalan yang paling disukai oleh Allah sedikit tetapi berkekalan. So kita hari ini
kita cuba sambung balik amalan kita. Jangan biar penyakit futur ini mendominasi kita, menguasai kita, sampai lama-lama kita tinggal terus. Ya, kita ada rasa bosan, tapi kita sambung balik. Make sure kita continue balik. Ya, puasa kita tak boleh Isnin Khamis, buatlah hari putih, kan? Tiga hari, 3 kali sebulan. Ataupun puasalah mana-mana yang kita mampu dalam sebulan itu. Tak semesti Isnin Khamis, Isnin saja ke, Khamis saja ke, mana-mana kita mampu. Dan kita improve state by state, stage by stage ataupun step by step, kita improve sikit-sikit. Yang penting kita kena sambung amalan kita. Kita ada usaha untuk menyambung amalan kita. Ya, baik. Yang kedua, tanda amalan kita diterima oleh Allah adalah Allah menjadikan amalan kita itu berkekalan. Allah kekalkan amalan kita. Apa yang kita buat dalam Ramadan tu, Allah bantu kita untuk istiqamah. Nak istiqamah ni ada beberapa kaedah dia. Yang pertama, nak istiqamah mesti kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, kita tak boleh istiqamah. Kalau kita buat satu amalan kerana dunia, kerana orang, kita takkan istiqamah. Kalau kita buat kerana pahala Allah sentiasa ada, maka kita akan istiqamah. Atau kerana nak redha Allah sentiasa ada, kita akan istiqamah. Yang kedua, nak istiqamah, kena minta taufik dan petunjuk daripada Allah. Kalau nak istiqamah ni, kita kena minta petunjuk daripada Allah. Sentiasa meminta hidayah dan sentiasa meminta petunjuk daripada Allah. Ini cara kita untuk istiqamah. Selalu minta. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, seperti mana yang pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku berjauhan denganmu, aku takut nanti aku tak boleh istiqamah di atas jalan ini. Maka Nabi ajar, bacalah Allahumma hdini wasaddidni. Pendek je doa. Ya Allah, berilah hidayah pada aku dan tetapkan aku di atas jalan hidayah itu. Sebab tu kita kena minta hidayah dan minta taufik. Taufik, Allah kekalkan kita di atas jalan petunjuk itu. Baik. Seterusnya, nak istiqamah kena cari teman yang baik. Teman ibadat yang bersama dengan kita. Kita tak mampu istiqamah secara bersendirian. Yang keempat, lazimi istighfar. Banyakkan istighfar. Kerana ramai orang salah faham fungsi istighfar. Istighfar bukan sekadar nak minta ampun pada Allah. Bahkan banyak hadis Nabi yang Nabi kata istighfar ni untuk melapangkan rezeki, melapangkan kesulitan. Orang ditanya oleh Hasan Al-Basri, dia tak dapat anak, disuruh istighfar. Dia berkebun tak berjaya, disuruh istighfar. Hujan tak turun, disuruh istighfar. Istighfar padanya ada kunci kepada segala kesulitan. Sebab itu, nak istiqamah, banyakkan istighfar. Allah kata apa dalam Quran? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah suruh kita buat 3 benda ni kalau kita nak istiqamah. Kan Allah kata surah An-Nas, bila orang masuk Islam berbondong-bondong, tapi macam mana nak kekalkan mereka dalam Islam tu? Kita nak ajak orang masuk Islam satu hal, tapi nak bagi dia kekal dalam Islam tu lebih susah daripada nak ajak dia masuk Islam. Sebab barangkali dia boleh keluar Islam balik. Wal'iyadzubillah. Dia Allah ajar, fasabbih bihamdi rabbik. Banyakkan zikrullah. Yang kedua, bihamdi rabbik, banyak bersyukur pada Allah. Kalau kita tak jadi hamba syukur, kita tak boleh istiqamah.
Hamba yang bersyukur saja boleh istiqamah. Diingat apa nikmat Allah bagikan. Yang ketiga, wastaghfir. Lazimi istighfar. Lazimi istighfar. Sebab tu banyakkan baca doa. Yang Sayyidatina Aisyah kata, doa ini banyak dibaca oleh Nabi SAW menjelang akhir hayat Nabi ketika dalam sujud Nabi SAW. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW di penghujung akhir hayat Nabi SAW. Kita boleh baca di luar solat, boleh juga dibaca di dalam solat. Terutamanya, kita baca dalam sujud tu lebih afdal. Ya? Jadi, kita nak tahu amalan kita diterima ke tidak? Kita tengok amalan kita dalam Ramadan kita istiqamah ke tidak. Kita sambung balik ataupun tidak. Ya? Dan caranya, kita kena banyakkan istighfar juga. Supaya nak minta, kalau ada amalan dalam Ramadan kita yang terkurang, bila kita istighfar, Allah menjadikan asbab, ia dipermudahkan untuk Allah bimbing kita, beri kekuatan pada kita untuk kita menyambungnya kembali sesudah daripada Ramadan ini. Ya? Baik. Dan yang antara lain juga Allah at-taysir ala ta'ah. Tanda amalan kita diterima dalam Ramadan, Allah bantu kita, mudahkan kita untuk beribadah dan untuk berkebajikan dan untuk beramal. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah nak tahu, saya nak ajar tips macam mana nak membantu kita mempermudahkan untuk beribadah. Allah dah ajar dalam surah Al-Lail ini. Kalau nak bagi kita mudah beribadah, selain daripada zikrullah, syukur, istighfar, Allah kata apa? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Sesiapa yang memberi. Contoh, Ustaz, saya ni payahlah Ustaz. Macam mana nak bagi senang? Sedekah. Banyakkan memberi. Bila kita sedekah, kita niat, ya Allah, mudahkanlah aku untuk mentaatimu. Allah akan mudahkan. Kepada siapa orang yang Allah mudahkan? Pada orang yang banyak memberi. Yang kedua, wattaqa. Nak jadi orang yang mudah untuk beribadah, tinggalkan dosa. Wattaqa, jauhkan diri daripada maksiat, daripada dosa. Kerana dosa itulah yang merantai, yang membelenggu kita daripada kita dapat sambung balik amalan dalam Ramadan kita. Ya, memang kita dalam mood raya. Tapi dalam mood raya pun, jangan kita abaikan mood ibadah kita. Ya, mood ibadah kita. Baik. Kemudian, yang terakhir sebagai penutup, banyakkan membaca doa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Sebab para salafus salih, lepas berlalu Ramadan, 6 bulan berturut-turut daripada Syawal sampai Rabiul Awal, mereka berdoa supaya Allah terima amalan mereka di dalam bulan Ramadan. So kalau boleh, jangan stop berdoa, meminta supaya Allah terima ibadat kita dalam Ramadan dan sebelum-sebelum Ramadan sehinggalah hari ini. Baik, itu sekadar yang dapat saya kongsikan. Moga-moga memberi manfaat. Terima kasih kepada semua yang menonton. Mohon dapat share dan kongsi kepada rakan-rakan dalam Facebook masing-masing. Moga-moga bukan kita saja beroleh ganjaran dan juga pahala dan faedah, dan juga kita dapat memberi faedah pada orang lain. Itulah sebaik-baik ilmu dan pemberian yang kita beri. Moga-moga dengan kita buka jalan pada orang lain untuk mereka mendapatkan ilmu dan beribadah, Allah membukakan lebih banyak jalan kepada kita untuk kita beribadah, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.